العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala dan alhamdulillah dapat kita bertemu. Dan tuan-tuan jangan marah, track mark saya malam lambat tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan marah pun marahlah, buat macam mana. Saya duduk jauh tuan-tuan, pandai indah jauh kan. Jadi maknanya terlambat sikit sebab saya tak boleh keluar awal. Dalam 6.45 tadi baru boleh keluar. Dan biasalah jalan, kalau sebut jam orang kata siap-siap alasan jam. Tapi kena habaklah jalan jam supaya orang tak marah sangat, orang marah ke jam tuan-tuan. Cuma malam ni untunglah pasal sebelum saya kuliah tuan-tuan dapat dengar kuliah lain dulu. Jadi untung dapat 2 tok guru malam ni. Dan tak untung lagi. Cuma macam biasalah tuan-tuan, kita tetap dan teruskan kuliah walaupun terlambat dan sebagainya. Kerana itulah perkara yang boleh membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang sentiasa istiqamah dengan agama, insya-Allah. Kita tak silap dalam muka surat 141 Baik. Dah. Bawah sekali. Tiada takwa tanpa pengetahuan, Yang keempat tu. Tiada takwa tanpa pengetahuan tentang agama dan tanpa kehendak. Maknanya agama ini bila sebut takwa mesti bi'ilmin. Saya duk kira tak ada benda dalam dunia ni tanpa ilmu tuan-tuan. Carilah perkara dunia pun, perkara akhirat. Hingga kan kita bisa dengar kata-kata man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bi ilm wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bi ilm. Siapa nak dunia pun ilmu, nak akhirat pun ilmu, nak kedua-dua pun adalah dengan ilmu. Bila sebut ilmu, benda inilah yang menyebabkan membezakan manusia dengan makhluk yang lain, dengan haiwan khususnya. Kerana manusia, dia apapun Allah jadikan kepadanya, mesti ada pengetahuan dalam satu bab. Kalau tak ada pengetahuan, menyebabkan dia tidak dapat bertindak dengan begitu baik. Bahkan hidupnya akan jadi dalam kacamata yang dipanggil zon. Dan hidup tanpa ilmu, hidup dengan zon. Zon maksud dia, semua benda, dia hanya sangka-sangka. Dia hanya agak-agak. Agak-agak inilah yang menjadi pegangan sangat bahaya. Sebagai contoh, bila orang itu mati, dia pun kata pasal mati, ajal dah sampai. Betul dah ajal sampai? Betul, perkataan tu betul, tapi konteksnya salah. Apa maksud konteksnya salah? Betul, ajal itu sampai, tetapi yang kita lihat punca kematian ataupun sebab yang menyebabkan dia menghadapi kematian itu kerana dia tidak menjaga kesihatan. Itu dia tak disebut. Jadi sedangkan dia tak jaga makan, dia tak jaga minum, saluran jantung tersumbat, tapi bila mati ajal dah sampai. Ini zon. Zon beginilah yang sangat menyebabkan bahaya dalam kehidupan. Jadi takwa yang berdasarkan zon, takwa yang bahaya. Jadi takwa dia ada ilmu dia. Dia kena belajar apa itu maksud takwa, tingkat-tingkat takwa, perjalanan takwa. Yang paling penting amaliyah takwa, perkara-perkara yang boleh menyebabkan bila dia itu buat meningkatkan ketakwaan dia. Dan apa kesan takwa bila dia duduk di atas muka bumi Allah? Semua itu perlu dipelajari berdasarkan ilmu. Ad-din bita'allum, agama ini dengan belajar. Begitu juga ad-dunya bita'allum, dunia itu adalah dengan belajar. Tak boleh dunia itu dengan hanya sangka-sangka. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna melainkan dengan 2 hal. Pertama, pengetahuan tentang agama Allah dan syariatnya serta mengenal apa yang terkandung dalamnya berupa hikmah dan peradaban yang tinggi. Maknanya kena kenal agama. Sebab tu doa Nabi Ibrahim yang kita pernah sebut dulu kan, Rabbana
wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan, bangunkan kepada mereka, bangkitkan pada mereka seorang rasul yang akan yatluna alaihim, yang akan membaca kepada mereka, yatlu alaihim ayatuka, yang akan bacakan kepada mereka itu ayat-ayat kamu. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yang akan mengajar kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Kenapa Nabi Ibrahim terpaksa doa kena ada Nabi? Sebab Nabi ni bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan sebagai pengajar. Bu'istu mu'alliman. Aku dibangkitkan untuk menyampaikan ilmu. Ini kerja terbesar Nabi. Patut bila buat sambutan maulid, yang ni perkara nombor satu kita kena sebut dulu. Sebelum kita cerita tentang sunnah-sunnah yang lain. Sunnah yang paling besar adalah Nabi membawa perubahan pemikiran. Kerana bila orang tu belajar Islam, dia akan tiun pemikirannya daripada satu keadaan yang biasa kepada keadaan luar biasa. Itulah tujuan sambutan maulid. Bila Salahuddin Al-Ayyubi buat sambutan maulid, dia nak tui semangat para prajuritnya daripada lemah berjuang berdepan dengan tentera-tentera Salibiyah. Masa perang tu tak kuat, masa perang tak boleh pergi jauh, masa perang hanya boleh perang tapi tak boleh struggle. Pasal apa? Rupanya jauh dah daripada zaman Nabi. Salahuddin buat sambutan, bukan sekadar dengan berselawat ke atas Nabi atau baca kitab Barzanji, tak. Tapi dia buat sambutan itu menceritakan balik apa sebenar Nabi mai. Tujuan apa Nabi mai? Apa sebab Nabi diutuskan? Untuk menyebarkan agama dan mengembangkan agama. Ada dua kata kunci yang harus diingat oleh orang Islam pada hari ini. Pertama, pertahankan. Yang kedua, mengembangkan. Hari ini kita nampak orang lebih sibuk bercakap pertahan, tapi tak sibuk bercakap mengembang. Akibat daripada sibuk bercakap pertahan, semua tindakan jadi buat kerja nak pertahan. Tak banyak sikap mengembang. Sedangkan Salahuddin terang balik, Nabi ni kerja dia bukan hanya bawa Islam untuk dipakai, tapi untuk dikembangkan. Kalau kita tak boleh menang dengan Salibiyah, dia akan jadi dua saja. Pertama, syariat Nabi tidak boleh sampai kepada semua dunia, kita tak menyambung rahmat yang Nabi bawa. Kalau kita kalah, rahmat Nabi terhenti. Apa hampa nak jawab dengan Nabi esok? Bila Nabi tanya, hang dah sampai ke syariat, maka kita tersangkut sebab kita tak boleh sampaikan syariat. Tuhan mula-mula selalu dihajak. Dia tak cakap macam tu lah. Saya translate bagi kat tuan-tuan faham. Lagi duk kata Salahuddin cakap nada saya tak, bukan. Nak bagi tahu itu yang disampaikan pada Salahuddin. Sebab tu dia buat maulid. Kita buat juga maulud. Maulud. Tadi dengar Radio Hakim ada program maulud sana, maulud sini. Lalah dengar maulud dengan pulut tu lebih kurang. Maulud, maulud lebih kurang, tuan-tuan. Sebab akibat tak ada sikap nak mengembangkan, duk pertahan, program maulud hanya jadi program untuk peringat. Peringat Nabi, cerita Nabi, jubah Nabi, serban Nabi. Tak salah, benda tu betul. Tapi dalam posisi yang satu lagi, orang tak sampai. Serangan, take off, itu orang tak buat. Bila tak take off, jadi apa nak cerita benda-benda besar pasal Nabi? Ini fikrah yang kerangka pemikiran yang selalu salah dalam pemikiran umat Islam. Saya tahu kebanyakan orang lebih suka ambil sikap pertahan, pasal dia lebih tenang, lebih aman, lebih tak kacau orang. Tapi take off, inilah menjadi persoalan yang Nabi bawa. Nabi tak tunggu dan Nabi tak diam. Kalau kita sedar apa yang disambut dalam Maulid Rasul, kita terlupa nak cerita. Ketika tahun 6 Hijrah, tak lama, baru perintah 6 tahun. Makna baru sekali pilihan raya. Kan? Musim kedua, Nabi memerintah dalam tahun yang ke-6. Masa Nabi perintah tahun yang ke-6, Nabi dah mula hantar surat kepada Muqawqis. Nabi dah hantar surat kepada Harkul Azim, iaitu Harkulis yang hebat. Nabi dah hantar surat kepada Kisra Parsi, Raja Bahrain. Bukan hak menang di Kuala Terengganu, bukan. Ini Raja Bahrain yang duduk di Bahrain, tuan-tuan. Nabi dah hantar surat-surat kepada semua orang tu. Siapa Nabi? From the small country, sebuah negeri yang kecil, tiba-tiba nak bercakap dengan negara yang provinsi wilayah jajahan dia seluruh dunia. Rom tu jajahannya sampai ke Syam. Nabi coteknya baru mitah Kelantan. Baru mitah Kelantan.
Warna tuan-tuan. Kalau nak kiyah mudahnya, Nabi perintah Madinah kecil macam Tok Unai Aziz merintah Kelantan. Jangan kata Tok Unai Aziz itu Nabi, salah faham pula lagi. Dan itu. Tapi jiwa Nabi, perwatakan Nabi take off. Dia kena sampai, kena jumpa orang, kena bagi. Kalau Nabi ambil sikap macam kita pertahan, cukuplah kita ni pun ada banyak masalah ni, sekali Rom serang kita boleh hantar surat, mampu kita. Itu tak ada pada Nabi. Hantar surat. Sampai surat kepada Maharaja Rom, pelik dia. Hui, siapa ni dia ni? Lain macam surat dia. Min Muhammad Rasulullah ila Harqil Azim. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Harkulis yang hebat. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam kepada siapa yang mengikut hidayah Allah. Di situ ta'alau ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum. Jom kita kongsi. Allah pun kamu percaya, kami percaya Allah. Kami beriman dengan Isa macam kamu beriman. Kami percaya Isa Nabi dan aku penutup bagi segala nabi. Besar tu tulisan Nabi kepada seorang maharaja yang hebat. Sampai ke Harkulis, Harkulis baca, siapa lelaki ni? Hebat ni. Pasal tingkat pemikiran Nabi diangkat daripada masyarakat nomad, berpindah randah, cari ayam untuk unta, kepada dah boleh bercakap dengan senegara zaman tu. Yang ni kita tak pernah bicara dalam sirah Nabi. Sebab tu bila cerita maulid, lemah. Habis buat orang selawat pun lemah. Sallallahu ala Muhammad. Selawat pun mata tengok kambing. Sallallahu tu ya. Tu jadi tension tu. Nak cerita macam mana nak buat sampai tahap boleh macam Nabi. Sebab kita tak rasa nak kembang, nak pergi jauh. Sikap, gini ya. Sebab tu bila jadi apa-apa kisah, takut. Isu-isu yang tak patut jadi isu. Tak isu mana pun. Isu kalimah Allah, tak isu pun. Isu-isu yang biasa-biasa, tak isu pun sebenarnya. Isu ada Nabi untuk umat Melayu, Kahar bin Ahmad, tak isu pun sebenarnya. Kalau dakwah kita kuat, take off kita kuat, mati Kahar bin Ahmad tu. Ni nak cerita. Baik. Hantar surat pula kepada Kisra Parsi. Ni saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Belum ke tak? Masa hantar surat pada Kisra Parsi, sampai-sampai surat tu dia terus baca. Min Muhammad Rasulullah ila Kisra Parsi. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Parsi. Baca kepala surat tu dah tak puas hati dah, terus koyak. Buang. Kandungan tak nak baca lagi. Koyak dah surat. Utusan balik jumpa Nabi. Ya Rasulullah, surat hang dia tak nak baca, dia koyak dah. Nabi pun kata, mudah-mudahan Allah runtuhkan kerajaan dia. Macam dia koyak surat aku. Kita duk faham, tu adalah sumpahan Nabi. Orang Islam ni kalau tak main mistik, tak boleh hendak. Sumpah, tengok Nabi sumpah jadi sungguh. Tu aku sumpah dia. Nabi sumpah jadi sungguh. Itu bukan Nabi sumpah. Nabi tahu daya pemikiran orang. Orang macam ni jadi pemimpin negara dunia, tapi hanya cerita kecil pun dia ambil hal. Nama dia tak ada depan, duduk belakang. Itu pun jadi isu besar. Kalau macam tu pun hang tak boleh selesai, hang dah tak tengok kandungan, hang dah koyak surat, tandanya hang standard pemikiran tak sampai, hang tak layak pemerintah. Tu baru Nabi sebut. Allah akan koyakkan kerajaannya macam dia koyak surat aku. Betapa jauh falsafah Nabi bila Nabi sebut. Bukan Nabi doa. Nabi dah beritahu. Tak lama Jahannam. Pasal isu surat pun tak selesai. Nampak tak? Tu. Nampak? Isu surat pun tak selesai. Isu remeh-temeh. Buat bandingan mudah-mudah pun tak boleh faham. Boleh banding kangkung dengan barang naik. Tu saya tambahlah, tak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu pada kita, itu bila sebut tentang soal berkenaan dengan bila Nabi SAW boleh tahu pemikiran. Betul lah kadang-kadang barat tulis. Saya kena baca juga sebab benda-benda gitu dia relate dengan agama. Maxwell tulis, how the successful people think. Macam mana orang-orang berjaya berfikir. Dia kata apa jua kerja yang orang-orang berjaya buat, cara fikir mereka sama, tak jauh beza. Brian Tracy kah dia, Donald Trump kah dia, Robert Kiyosaki kah dia, apa dia Bill Gates kah dia, Steve Jobs kah dia, semua cara fikir sama.
Nabi, dia letak darjat pemikiran dia sama dengan Hercules. Hercules boleh bercakap bahasa Nabi dan Nabi boleh bercakap bahasa Hercules. Ini darjat. Nabi nak buat tu lah. Orang Islam terangkat kekuatan dia dengan sebab fikrah dia ke depan. Dia bukan takut risiko, dia sanggup menanggung risiko dan dia boleh memberi rahmat pada orang ketika orang sedang menolak rahmat itu dan dia sikap nak kembang bukan menunggu dan dia tak tunggu Islam untuk dibiarkan begitu hingga orang akses pada Islam. Tak, dia mesti akses orang dengan Islam. Ni pemikirannya harus ada baru kita selawat atas Nabi rasa puas. Baru jadi sungguh dengan Nabi SAW. Baik. Lepas tu kita tengok tuan-tuan, bila kita faham takwa, takwa ni kena masuk pada semua orang. Tapi syarat dia dengan ilmu. Kalau tak belajar ilmu, takwa tak akan masuk. Hang buatlah apa pun, doa panjang-panjang, dia tak jadi tuan-tuan. Takwa dia kena belajar. Semalam saya jumpa dengan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man sajalah, sembang-sembang dengan Tok Guru kan. Tok Guru saya lah tu. Kita pun, walaupun kita mengajar ni, kita kena cari orang lebih alim daripada kita nak menyembang. Pasal orang ahli ni pengalaman dia banyak. Dia ilmu lebih. Tapi dia dengan saya lebih kurang lah. Anak dia 8, anak saya pun 8. Lebih kurang tuan. Cuma dia penakut sekali lah dia menikah seorang tuan. Tu saja. Tapi hak lain dia lebih lah. Hak lain dia lebih kan. Nak tunjuk Tuan. Bila sembang-sembang. Saya tanya dia. Saya nak tanya pasal apa dia dapat datuk tu. Saya duduk perasa lama dah. Dia dapat datuk ni pasal Sultan Pahang bagi. Tapi nak tanya kronologi, macam mana boleh dapat datuk? Dia tanya soalan lah, Ustaz dengan istana lagu mana? Dia pun kata, saya dengan istana macam tu lah. Dia kata dengan raja ni jangan jauh sangat, gelap. Dekat sangat, terbakar. Tu lah. Jauh sangat gelap, dekat sangat terbakar. Tak boleh, dia macam duduk dengan lilin lah. Jauh sangat tak boleh, dekat sangat pun tak boleh, bahaya. So Ustaz cerita, macam mana Ustaz dengan istana? Dia pun cerita. Sebab dia punca dia kata, saya sajalah sebut. Sultan-sultan yang umur panjang. Dia kata memang sultan umur panjang, pasal kita doa dia bagi panjang umur. Lepas tu dia kata tak boleh doa bagi panjang umur saja, doa kena bagi bawa Islam sama. Kan? Doa bagi panjang umur, sebuah pekat doa bagi panjang umur sungguh. Kan? Jadi, tu mula cerita dia pun cerita. Macam Ustaz dengan istana? Tak gini, dia kata saya dulu, mereka lah, masa duduk mengajak UiTM, panggil pergi mengajak istana, saya mengajak lah untuk orang staf-staf istana semua ni. Masa mengajak tu termasuklah ada juga Tunku Mahkota. Ngajak-ngajak, tiba-tiba habis tu Tunku Mahkota mai tanya satu soalan. Ustaz boleh mengajak tak? Ustaz sanggup nak mengajak di istana? Saya duk ingat Tunku Mahkota tanya nak mengajak staf. Saya kata boleh ya. Bila saya kata boleh tu, dia terus panggil masuk bilik. Mai mengajak saya. Jadi sejak tu dia mengajak Tunku Mahkota. Mengajak tu pula 4 jam. Lepas Ustaz Tuan mengajak kali pertama tu, Tunku Mahkota kata, baik, saya nak seminggu sekali, Ustaz mai mengajak saya akan kosongkan jadual, siapa nak menghadap saya semua saya tak mau. Mengajak 4 jam tuan-tuan. Tiap-tiap seminggu sekali. 4 jam lama tu. Saya tanya Ustaz berhenti tak direct? Saya kata orang-orang surau pun tak mampu tahan 4 jam. Kan? Dia boleh tahan 4 jam. Mengajar akidah, tasawuf, fiqh. Kan? Kena pula Tok Guru betul. Ustaz Tuan ni dia ada sense of humor tuan-tuan. Dia ada common sense. Dia mengajak tu, dia tetap bahasa dirinya patik. Patik, nak cerita kat tuanku begini. Maknanya, walaupun Tok Guru, tapi cara dia layan tu bagus. Kan? Bila dia mengajak bab taqwa ni, tiba-tiba Tunku Abdullah tanya, Ustaz, saya ni kira macam mana Ustaz? Bila pemerintah buat benda tak betul, saya kena tak? Maka Ustaz Tuan kata, kena. Jawab direct itu, kena. Kalau tuanku tak ambil tindakan, tuanku buat tak tahu, tuanku akan kena dengan Allah Ta'ala. Pasal tuanku pemerintah, tak, kami dibayar gaji. Kami pun dapat orang bagi duit. Tak, walaupun tuanku adalah lambang, tapi tuanku yang boleh bagi arahan. Tuanku kena mengarahkan supaya negeri tuanku perintah ikut Islam. Nampak tak tuan-tuan? Rupanya Tunku Abdullah buat sungguh. Lepas dengar Ustaz Tuan kata gitu, dia pergi panggil sungguh Menteri Besar. Mai menghadap dia. Beta nak kalau boleh kena perintah cara Islam. Jangan buat benda haram.
Jangan duk buat benda tak betul. Panggil mufti pula. Mufti tolong jalan ke agama. Tak buat, jawab lepas Allah Ta'ala. Habis dia beritahu gitu, dia telefon Ustaz Tuan. Ustaz, main menghadap saya. Ustaz, mari. Kenapa tuanku? Yang Ustaz suruh buat tu saya dah buat dah. Suruh mereka buat kerja agama betul. Kira saya lepas ya? Lepas tuanku. Makna begitu. Nak cerita, itu takwa. Mengaji, bukan saja mengaji sikit-sikit sampai praktikal solat, mengaji lagi bab munakahat, jenayat, mengaji habis. Sekali tuan-tuan, jadilah seorang yang begitu baik. Isteri dia pun pakai tudung elok, tuan-tuan. Kerana tok guru mereka Ustaz Tuan Ibrahim Toman. Kebetulan masa Ustaz duk mengajak tu, dia isterinya tak mengandung lagi. Ustaz Tuan usahlah sikit, pergi cari ubat sikit. Akhir sekali mengandung. Bila mengandung lama-lama sampai 9 bulan, nak bersalin, dia panggil Ustaz Tuan. Bila dah bersalin, dia bagi baby tu pada Ustaz Tuan. Orang lain duk tunggu luar. Menteri besar, esko-esko semua tunggu luar. Bila Ustaz Tuan sampai, panggil Ustaz Tuan dulu. Hak lain jadi marah. Apa kita main tunggu lama, kita tak boleh jumpa? Pasal dia pun main. Tak ada apa, yang ni main nak azan, nak iqamah. Sampai azan iqamah semua, dia letak nama anaknya apa tuan-tuan? Tengku Hasanul Ibrahim Shah. Hasanul kerana mereka ada kena mengena dengan keturunan Brunei. Ambil nama Hasanah Bolkiah. Hasanul. Ibrahim, Ustaz Tuan Ibrahim. Tuan-tuan. Shah, bapa dia, Sultan Ahmad Shah. Nampak tak tuan-tuan? Ini bila orang dapat mengaji takwa, walaupun dia raja, dia mengaji betul, dia dapat ilmu betul. Saya tanya, saya jahat sikit. Saya tanya, Tunku Mahkota sokong mana? Saya tanya saja, jahat sikit. Ustaz Tuan kan orang pimpinan PAS. Dia pun jawab, sokong PAS Betul, biar betul Ustaz? Betul Kalau ente tak percaya, ente tengok nombor plate kereta dia. Ente pergi cari PAS 1 siapa pakai. PAS 1 Tunku Mahkota pakai. PAS 1. Dia ada satu nombor plate PAS 1 dengan PAT 1. PAT 1 kereta lain, PAS kereta lain. Dia suka tak kembak tu, parti PAS. Ya tuan-tuan. Cerita ni patut tak boleh cerita umum tuan-tuan. Tapi tak apa cerita bila, nampak tuan-tuan ni. Kereta dia kata Ustaz Tuan kata, hari tu satu hari dia pergi program. Program itulah, program kerajaan. Dia pakai nombor plate PAS 1, orang nak marah tak boleh. Dia pergi. Tapi nak tunjuk, ini bila orang mengaji takwa, mengaji akidah, dapat benda betul, betul lah dia. Tu takwa kena mengaji. Tak boleh duduk saja. Sebab tu kita kata, orang-orang begini, walaupun dia sultan, dia raja, dia hebat. Pernah berlaku satu kes di Pahang, dia menyebabkan Sultan Ahmad Shah hormat pada Ustaz Tuan. Ceritanya masa Sultan Ahmad Shah menikah baru. Anak-anak ni marah, tak mau bertegur siapa. Dan Sultan Ahmad Shah menikah baru pun lepas isteri dia tak ada. Bukan menikah nombor 2 kan. Nikah baru. Jadi anak-anak tak tegur. Tunku Abdullah panggil Ustaz Tuan untuk briefing semua putera-putera ni, putera-putera raja ni yang tak mau tegur dengan Sultan Ahmad Shah ni. Panggil, dia briefing kata haram hukumnya kalau anak-anak tak cakap dengan pak benda yang tak kena mengena dengan syarak pun, benda tu hak dia. Tak cakap haram hukumnya. Lepas tu anak-anak bertegak semula dengan Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah punyalah seronok. Peluk Ustaz Tuan. Peluk Ustaz Tuan. Dia hormat Ustaz Tuan. Bila dalam majlis rasmi kerajaan, dalam majlis rasmi istana, dia panggil Ustaz Tuan. Dia perkenalkan Ustaz Tuan dengan kawan-kawan dia. Dengan kerabat-kerabat dia. Ini Tok Guru Tunku Mahkota. Ustaz Tuan Ibrahim, bagus orangnya. Orangnya hebat, cuma dia PAS. Kan? Tu dia sebut kan. Dia nak cerita. Kan? Sultan Ahmad Shah pun tak ada masalah dengan dia. Kan? Okey. Sebab tu dia dapat datuk. Tapi nak bagi tahu, saya punya view berbeza. Kita hitung-hitung, inilah zaman Islam nak menang. Tok guru kita buat kerja dah take off sampai ke agama. Di Pahang tak ada masalah dah. Kan? Pasal dah ada sultan yang beriman, yang bakal menjadi sultan beriman. Di Kelantan, di Terengganu tak ada masalah dah. Sultan dah beriman. Di Kelantan sultan dah beriman. Di Perak sultan dah beriman. Ini nak tunggu sultan Pahang pula beriman. Sajalah saya tanya soalan jahat.
Tengku Mahkota minum tak arak? Saya tanya gitu. Ustaz Tuan kata, benda yang saya pesan sangat-sangat keras. Saya pesan 2 benda. Jangan tinggal semayang, jangan minum arak. 2 tu. Tanya kepada isteri dia. Dia kata hebat. Dia kata Tengku Abdullah ni kalau pergi main polo pun buat sejadah. Bila buat sejadah tu okeylah, makna semayang lah. Saya lagi. Tak, dia jenis tak minum. Tu hebat. Tu jaga orang ni insya-Allah menjadi sultan yang baik untuk orang Pahang. Untuk orang Pahang ni, tak ada orang Pahang Ada untuk orang Pahang sini. Nak bagi tahu ini bila tok-tok guru yang hebat mendekati mereka. Tok guru yang hebat duduk dengan mereka sampai ke agama betul, jadi hebatlah orang-orang yang menjadi pemerintah di istana. Tu. Masuk ke akidah dulu, masukkan tauhid, masukkan takwa. Sebab tu saya tak berbimbang kalau mereka-mereka yang menjadi tok guru ni akses kepada orang-orang yang menjadi pemerintah. Sebab mereka tahu nak buat pemerintah pergi ke mana. Tapi yang kita susah hati, kalau seandainya tak masuk akidah, hanya bercakap benda-benda biasa saja, tidak akses kepada maksud takwa, dia tidak akan sampai kepada maksud untuk kebaikan iman dan takwa, tuan-tuan. Baik, lepas tu dia kata, kedua, kehendak yang kuat dan kemauan yang keras untuk membebankan diri dengan beban dan kewajipan beragama. Kena bebankan diri dengan benda-benda kewajipan agama. Kena bawa agama dalam bentuk kita mempraktikkan kewajipan agama. Di antara kewajipan agama yang orang tinggal hari ini adalah jihad. Itu kewajipan paling besar. Jihad pula bukan bil qital, tapi jihad bil lisan. Jihad menyampaikan. Jihad bil qalam dengan tulisan. Jihad bil iqtisad dengan ekonomi. Jihad-jihad ni semua orang Islam dah makin tak buat. Sebab tu saya baru ni duk fikir-fikir, saya duk rasa Islam di zaman dulu hebat. Cuma terfikir, pasal apa Islam zaman sekarang teruk Tuan-tuan perasan tak bila Islam ni start lemah? Islam start lemah bila wujudnya teknologi canggih. Wujudnya kapal perang, wujudnya kenderaan yang menggunakan petrol, wujudnya senjata canggih. Sejak tu Islam tak boleh buat apa dah. Rasa macam lemah dah. Fikir balik. Habis tu zaman dulu macam mana? Oh, rupa-rupanya tuan-tuan, ada benda yang hidden dalam sejarah, yang saya kira bahawa benda itu tak dibentangkan pada siapa-siapa pun. Sama ada kita mengaji SPM, sama ada kita belajar tentang apa dia berkenaan dengan sejarah, kita tak pernah baca buku sejarah tentang kehebatan orang Melayu. Betul tak tuan-tuan? Sebab bila sebut Melayu tu saya kait dengan Islam lah. Kehebatan Islam pada zaman tu. Biasanya kita bila dengar Portugis masuk ke tanah Melayu, orang Melaka kalah tewas, dia berhenti kat tu. Cerita tu betul, tapi ada hidden story di sebalik tu. Hidden story lah yang menyebabkan kita pun tak nampak apa kekuatan orang Islam. Tak nampak zaman tu. Dan soalan yang kita jangan tanya, pasal apa tiba-tiba Portugis nak mari ke tanah Melayu? Tiba-tiba Belanda pula mari, Inggeris pula mari. Kita pun ditipu. Inggeris mari tanah Melayu, Belanda mari tanah Melayu pasal nak cari rempah. Kuat benar makan kari kepala ikan dia orang ni. Itulah penipuan yang dibuat. Tapi orang dengar, oh gitu. Tak ada siapa ambil sikap nak research, ambil balik, betul ke begitu? Dan menulis semula buku sejarah. Tuan-tuan, kalau tulisan sejarah ini dikemukakan balik untuk anak-anak muda kita, dia akan ada suatu semangat baru untuk menghidupkan Islam yang sebenar. Islam hari ini betul kita dapat, tapi Islam yang bukan macam Nabi, Islam yang sudah jadi lemah, Islam yang dikongkong untuk berjihad, Islam yang tak bagi keluar daripada kepompong keamanan dan keselesaan. Sebab tu tuan-tuan tengok, tak pelik tiba-tiba anjuran selawat banyak. Kuala Lumpur berselawat, Shah Alam berselawat, Malaysia berselawat. Pasal orang tak takut dengan selawat? Pasal selawat bukan pergi ke mana? Dan yang main sekitar tu ya. Bukan makna bila sebut gini, saya kata tak penting selawat, jangan salah faham. Dia takut bila mengajak gini orang kata, tengok, tikai selawat pula dah. Tak, bukan. Nak suruh faham, kenapa? Soalan kena tanya, kenapa orang tak takut majlis selawat dibuat? Yang buat tu pula, isteri tak pakai tudung pun okey.
Nampak tuan-tuan? Macam mana? Faham? Kata orang faham ni? Relax. Bukan kita nak kata, nak hina orang tak pakai tudung, tak. Tapi nak bagi tahu macam mana orang yang tak patuh pada syariat pun suka dengan selawat. Pasal dia buat dah. Dia buat dah satu lingkungan. Jangan keluar selawat Nabi lebih pada jihad. Tu ya. Dia tak mau jadi macam tarikat Sanusiyah. Tarikat Sanusi yang berada, saya tengok di mana? Di Allahumma selamat. Di Tunis, minta maaf. Ada tarikat Sanusiyah yang tarikat ni zikir juga, selawat juga. Tapi tarikat tu lepas selawat, perang dengan penjajah. Hak tu tak ada. Dia full stop dekat tu. Cukup selawat lah. Mari kita selawat. Ya Bandaratim, Ya Bandaratim, min hadha kullan kamali, madha yu'ab, biru'an ulaka maqali. Menangislah orang. Antalladhi asyraqta fi ufuqil ula. Kan, hak pakai tudung atau rambut remah sikit pun. Kan. Habis tu, habis selawat. Terima kasih kepada pihak kerajaan yang menganjurkan selawat ini. Habis. Cuba lepas selawat, wajib kepada kita buat cara Nabi. Tukarlah kerajaan. Bagi tak manggil dah. Nampak tuan-tuan. Ni cerita dia. Maka sejarah yang dibuat hiddenkan sebagai cerita benda-benda yang lemah. Tuan-tuan perhati balik, perhati balik. Semua cerita pasal Nabi, cerita yang melemahkan Islam. Cerita tu tak lemah, tapi pandai di mana pelit supaya jadi lemah. Apa dia? Cerita Nabi ikat batu di perut, kelaparan. Nabi satu hari semayang, terdengar bunyi, rupanya Nabi kelaparan. Cerita Nabi apa lagi? Tak ada makanan di rumah. Bila balik rumah, tanya Aisyah, Cah ada makanan lah rumah? Tak ada abang. Oh, tak apa abang puasa. Nampak? Cerita Nabi belah kambing. Cerita tu betul. Tapi ada di hidden benda-benda cerita yang lebih baik. Cerita Nabi duduk rumah kecil. Rumah Nabi tepi masjid. Rumah Nabi pula hanya menunjuk kaki belagat di dinding sana dan kena kepala. Jadi bila kita buat rumah besar sikit, kawan pun kata, Nabi rumah kecil, belaga kaki, hang boleh buat rumah besar. Apa nak jadi kat hang? Ini nada-nada melemahkan kekuatan umat Islam tanpa orang perasan. Bila cerita ni sampai banyak, akhir sekali bila ada orang ada view berbeza daripada tu, orang akan anggap, oh dia ni bid'ah, buat kerja tak betul macam Nabi. Sebenarnya cerita Nabi kena cerita semua, jangan cerita sikit-sikit. Bila masa Nabi kaya, rumah Nabi kecil di kota Madinah, rumah Nabi kecil adalah rumah Aisyah. Tapi kenapa tak cerita rumah besar Nabi dengan Khadijah di Mekah? Kenapa tak cerita tu? Nabi memang tak cukup makan di kota Madinah, ikat batu di perut, cerita tu betul. Tapi zaman itu bukan Nabi seorang ikat perut, semua orang ikat perut. Tapi itu hanyalah tahun pertama hijrah. Masuk tahun ke-6, Nabi dah sibuk hantar surat, bukan duk sibuk ikat perut lagi. Orang sembunyi banyak benda ni. Nabi SAW dalam keadaan meninggalkan harta. Tapi orang tak cerita macam mana Nabi cari harta. Apa kaya Nabi? Apa yang Nabi miliki? Itu orang tak pernah cerita. Gitulah dengan sejarah. Orang Melayu hanya ada tombak. Betul tak? Orang Melayu pada zaman itu bila penjajah Inggeris datang, mereka melaungkan lafaz takbir, Allahu Akbar untuk lawan. Mereka hanya ada senjata paling canggih, tombak pada masa itu. Jahannam habis. Orang Melayu memiliki senjata yang paling hebat pun keris 7 lok. Keris 7 lok. Ya, ada 7 lekuk, tuan-tuan. Itulah senjata paling hebat. Buka balik orang putih tulis. Oh, baru nampak. Punca Portugis datang ke tanah Melayu sebab kajian dan risikan yang dibuat. Kalau hampa tak pergi tanah Melayu, tak ambil Nusantara, tak jajah, hampa rugi. Sebab teknologi di tanah Melayu dah melebihi teknologi kita. Seorang bernama Fletcher tulis satu buku, Battleship and Warship. Dia tulis tahun 2004.
Dia kata kalau kamu pada tahun 1500 demikian, 1500, itulah zaman itulah. Zaman tu kita pun tak ada lagi. Tok kita pun tak ada lagi. Kan? Zaman itu kalau anda pergi berlayar di Nusantara, anda akan jumpa kapal-kapal yang sangat hebat, kapal yang memiliki sayap. Kapal itu pergi ke tempat lain tidak jumpa, hanya di Nusantara. Bila dibuat checking dan periksa, kapal itu dibina oleh orang-orang Islam. Zaman tu dah buat kapal, tuan-tuan. Bukan beli kapal tak boleh menyelam, tuan-tuan. Ni dengan faham ni? Dah buat kapal dah zaman tu. Maka sejak titik tolak itu mereka pun datang buat research, hantar jurusiasat. Boleh tak kita datang ke Nusantara ni, ambil ni. Akhir sekali laporan-laporan yang dikemukakan disebut, tuan-tuan, berapa orang penulis yang hebat menulis dengan tulisan yang lama. Seorang yang bernama Gaspar Correia. Gaspar Correia ni pencatat berbangsa Portugis. Dia pernah catat semasa armada perang Portugis berlayar di Selat Melaka. Ini catatan sejarah, tuan-tuan. Bukan saya ambil majalah Mastika ni tak. Bila dia berlayar, bertemu dengan satu kapal armada yang lebih besar daripada armada tentera Portugis. Kapal itu tingginya hingga kan tentera Portugis untuk melontar, dipanggil kai ke apa? Kai lah, pengai itulah, nak sangkuk, nak naik, tak sampai, tinggi sangat. Dan kapal itu pula memiliki 4 lapis perisai. Dah lah tinggi, nak panjat tak boleh. Bertemu dengan Portugis, kapal-kapal perang Portugis. Kalah kapal perang Portugis, kata Gaspar Correia ni. Kapal itu adalah milik kerajaan Islam Aceh. Dan kapal itu, kapal yang dibikin oleh orang Islam Aceh. Bukan diimport dan bukan dibeli. Oleh kerana kapal tak boleh tembus, maka pada masa itu mereka cepat menghantar surat kepada Gubernur yang memerintah, hantar sebuah kapal lain untuk lawan dengan kapal yang dimiliki oleh kerajaan Islam Aceh ni. Kapal yang dihantar itu namanya Flor de Lama. Flor de Lama ini bila sampai saja bertemu dengan kapal Aceh ni yang besar, perlawanan bukan hari itu juga menang. 2 hari 2 malam barulah kapal Islam Aceh itu berjaya dikalahkan. Itu pun bukan musnahkan kapal, dihancurkan sirip kapal sahaja, tapi kapal tetap kukuh. Sejak itu Portugis nampak kena datang ke tanah Melayu, kalau tidak kita takkan dapat sesuatu. Dicatat oleh seorang yang bernama Isabel Albert. Isabel Albert ni orang ngaji sejarah pula, tak apalah, pelan-pelan tuan-tuan. Kan? Isabel Albert ini seorang yang menulis tentang satu buku pada tahun 1587. Lama, tuan-tuan. 1587 dia tulis satu catatan. Dia kata dalam satu surat bertarikh 28 November 1587. 28 November 1587. Catatan tu tulis apa? Isabel Albert tulis. Dia kata semasa Portugis berjaya tawan Melaka dan kalahkan Melaka, rupanya kerajaan Islam Aceh tak biar saja. Mereka hantar 500 buah armada perang laut, kapal perang laut. Daripada 500 buah itu, 100 buah lebih besar daripada kapal-kapal yang dimiliki oleh Portugis. Kapal itu semua dibikin oleh orang-orang Aceh. Maknanya teknologi kita canggih, tuan-tuan. Bila boleh buat kapal, takkan pistol tak boleh buat. Kita duduk cerita perang kita lawan pakai kerih. Tuan-tuan, orang Melayu ni terkenal pandai modified bukan sejak kita, ya, daripada zaman dulu. Bila bawa meriam, Portugis bawa meriam tu berat, nak pindah susah, nak angkat payah. Orang Melayu tengok, dia tiru meriam tu lebih kecil, tembak lebih jauh, tuan-tuan. Dapat pistol yang Portugis bawa, pistol macam Pirates of Caribbean tu. Sekali tembak kena buah peluru, buah belerang, tuan-tuan. Orang Melayu dapat, dia modify, jadi ada pistol untuk orang Melayu. Tak ada siapa cerita kat kita. Mungkin tak menyeluruh, tapi ada dah teknologi itu. Dan patutnya kelebihan tu yang orang Melayu guna sekarang. Memang orang Melayu pandai modify, tengok anak-anak muda kita modify.
Kan? Motor Honda 70, dia boleh lari 180. Dia korek belok, potong katam exhaust tuan-tuan, dia boleh lari laju. Jepun bawa 2 tayar, dia bawa 1 tayar. Nampak tuan-tuan? Jadi semangat modified ni daripada dulu sampai lah. Itu hebat. Tapi kita duk rasa tak hebat tuan-tuan. Melayu tak hebat, Melayu tak hebat. Saya bukan cerita pasal Melayu, saya cerita Islam yang menyebabkan dia hebat. Tapi Melayu tu juga ada sifat yang baik. Melayu kan sopan santun, lemah. Melayu ni maksudnya menjadi layu. Layu dia bukan satu benda yang tak elok. Layu ni maksudnya bila orang puji, tak ada, okey je. Nak marah, dia tak jenis tengking-tengking tuan-tuan. Dia marah-marah selamba je. Kan? Walaupun dia marah tapi mulut dia senyum. Itu orang Melayu. Dia marah, tol naik. Marah tuan-tuan. Apa celaka semua, tol naik. Mahal nak mampu. Sampai dekat tol, makasih. Nampak tak tuan-tuan? Orang Melayu punya bagus tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, dia hebat kerana ada agama. Dan ketika seorang yang bernama Allahumma salli ala Muhammad, Dompola Lima de Parera. Dompola Lima de Parera nama dia. Ngaji Portugis pula ni tuan-tuan. Dompola Lima de Parera, dia seorang penulis, dia seorang perisik. Tahun apa dia, saya tengok tahun bila. Dia telah dihantar oleh Raja Philip pada masa itu nak tawan Johor Lama dengan Kota Batu. Nak tawan Johor Lama, buat risikan dulu. Hang pi cerita apa yang ada di sana, hang tulis surat pada kami. Dia tulis surat pada Raja Philip. Dia kata, jangan main-main tuanku. Nak tawan Johor, kita kena rempuh satu kapal perang mereka yang besar. Namanya Galloons. Kapal perang yang besar, kapal perang ni ada berapa dek dalam tu. Boleh masuk orang, dan kalau merayam cikai-cikai dia tak boleh pecah kapal tu. Bila sebut Galloons, Raja Philip faham. Galloon, teknologi yang paling canggih di zaman tu. Sebab galon hanya dimiliki oleh Belanda, pencipta dia, yang buat dia. Portugis yang boleh buat galon. Dan satu-satunya kerajaan Islam Turki pada masa itu boleh buat galon. Masa tu Perancis belum ada teknologi itu. Jerman belum ada teknologi itu. Ini negara Nusantara yang ada teknologi galon, bukan order import tapi buat sendiri. Johor dan Aceh. Sebab tu mereka nak ambil sangat. Nak ambil sangat. Sebab kalau tawan orang Melayu, tawan Islam, memiliki khazanah yang sangat banyak ilmu, teknologi di tangan orang Islam. Ni orang hidden habis tuan-tuan, tak cerita. Jadi bila buat sambutan maulid pun cerita pasal Nabi, kemudian kambing. Tu ya, Nabi, kambing. Kalau kambing tak makan, kambing Nabi belah. Tu ya tuan-tuan. Saya bukan marah orang cerita pasal kambing, tapi cerita bagi habis. Kan? Tadi ada soalan menarik tuan-tuan. Tu anak dia tanya pada dia. Nasib baik anak dia tanya. Papa, Nabi ni ikat batu di perut, nampak benar Nabi pemalahnya. Pasal kerja tak rajin. Malah bekerja. Tu Nabi ikat batu di perut. Anak tanya soalan tu. Anak berani tanya. Kan? Kita tak tanya dah. Memang orang Malaysia tak tanya soalan. Tu seronok mengajar. Buka lah time bila soalan pun tak pernah tanya tuan-tuan. Kan? Tapi anak tanya. Kan? Saya kata, anak ni banyak dia dapat benda yang celaru. Akhir sekali dia tanya. Di antara soalan yang anak akan tanya, pasal bila dalam cerita maulid, kita cerita isteri Nabi banyak. Nabi banyak isteri. Nabi ada berapa orang isteri yang hidup zaman dia. Anak pasti tanya, mama, dalam sirah Nabi, Nabi kahwin banyak, kenapa papa kahwin seorang je? Anak akan tanya soalan tu tuan-tuan. Kalau anak tanya, kita tengah baca surah Abang, Alhamdulillah, kita jawab kuat-kuat tuan-tuan ni dia. Nak bagi tahu pada kita, kan? Anak yang berani tanya soalan pelik-pelik ni. Akhir sekali budak tu tanya. Saya jawab gitu, sirah tak habis. Cerita tak lengkap. Orang cerita sebahagian. Mudah ya cerita. Cerita nak bagi jahat ni, cerita sikit. Benda tu betul tapi sikit. Dia panggil half truth. Cerita sikit, orang percaya. Contoh tu Haji Makno. Aku itu nampak tu Haji Makno berdiri depan kedai judi. Habis 10 stop kat tu, jangan lebih. Tak kot, sungguh, demi Allah, aku sumpah. Dia berdiri depan kedai judi. Pikat-pikat sendiri.
Padahal sebelah kedai judi itu 7-Eleven. Tuan Haji Makno nak masuk beli 7-Up, tuan-tuan. Kan? Tapi sebab kena lalu depan kedai judi, habis. Cerita tak habis. Itulah cara orang nak tipu Nabi. Cerita sekat-sekat, ni Nabi. Oh, bahaya tuan-tuan. Bahaya. Cerita sejarah umat Melayu, pakai tombak. Dia tak cerita kapal galon yang hebat. Makna kalau kita kata zaman sekarang, kapal yang submarin dibuat oleh Rusia yang berjalan di laut menggunakan tenaga nuklear, orang Islam dah ada di zaman kehebatan umat Islam dulu. Sebab tu kita kata jangan fikir hanya doa. Doa tak boleh ke mana. Kena tambah di situ. Kekuatan kita di zaman dulu kerana persaingan adalah senjata dengan senjata, teknologi dengan teknologi, cuma kita lebih. Baru kita baca ayat tu. Kita ada Allah, mereka tidak ada Allah. Sekarang kita sebut kita ada Allah, tapi kita tak ada benda lain. Kita hanya ada Allah ya. Tak ada ke mana? Ini cerita dia. Berhenti kat tu, wallahu ta'ala alam. Kitab ni baca pendek-pendek sudah, jangan panjang-panjang. Sebab kita takut habis kitab ni tak tahu nak baca kitab apa dah. Jadi kita pelan-pelan habis tuan-tuan, insya-Allah. Jadi itulah benda-benda yang kita sebut. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dan kebaikan untuk kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih perhatian tuan-tuan dan terima kasih untuk tuan-tuan menunggu dan sebagainya. Saya rasa terharu kerana tuan-tuan sanggup tunggu saya. Dan saya cubalah untuk awal tuan-tuan, insya-Allah. Sebab tu duk cari juga bini seorang lagi. Kalau time di sini terus duduk rumah bini tu lah. Jadi terus melompat mai tiap pukul 7. Contoh tu contoh. Jadi maknanya tu yang saya kata minta maaf banyaklah kalau terlambat. Saya cuba awalkan, insya-Allah. Terima kasih banyak atas perhatian. Dan terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang tuan-tuan bagi. Saya seronok kerana di sini tak pernah kering lagi orang memberi sumbangan. Walaupun saya balik awal dalam 3 masa lalu, tetap ada Tuan Haji Makno masukkan sumbangan dalam akaun. Sekian. Tuan Haji Makno pula amanah. Dia tak pakai duit tu untuk dia. Jangan tuan-tuan kata dia pakai untuk dia. Memang dia masuk semua dalam akaun. Alhamdulillah, terima kasih. Ini contoh bangunan yang telah kita nak siapkan. Tuan-tuan boleh tengok proses pecah tanah Januari tahun 2013. Ogos tahun 2013. Ni tingkat 1, 2, 3 dah naik. Ini pembinaan pada bulan September dah hampir lengkap. Ini yang sudah hampir lengkap dan belakang ni bangunan yang sudah hampir siap. Yang terbaru bangunan ni tuan-tuan. InsyaAllah Februari ni akan siap sepenuhnya. Jadi macam biasalah, saya hanya boleh ucap jutaan terima kasih kepada tuan-puan yang ikhlas menyumbang untuk pengetahuan. Makos masih berhutang 200,000. Tu tak mau dengar, tu tak mau dengar, tu tak mau dengar. Untuk menyiapkan bangunan. Dan kami juga memerlukan lagi 200,000 untuk kos peralatan, perabot, pengurusan dan lain-lain. Sumbangan boleh dibuat ke akaun. Kita dah buka akaun Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Ini akaun dia sendiri. Kita tak pakai Marcos Management dah. Memang akaun Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i. Tuan-tuan boleh bagi cek atas nama Ma'had Al-Quran Asy-Syafi'i ataupun tuan-tuan bank in lah dalam akaun Maybank yang telah kita catat di bawah ni. Jadi borang ni saya bagi sebab apa dia poster ni saya bagi supaya tuan-tuan boleh tengok perkembangan dia. Sumbangan tuan-tuan semua sampai ke sini. Jangan kata saya guna duit tu untuk menikah baru tak tuan-tuan. Memang guna di sini tuan-tuan. Jadi maknanya yang tu saya nak tuan-tuan tengok dulu, perhati dan kalau ada sumbangan sikit-sikit balik tengok ada nombor akaun, masuklah. Dan kurang-kurangnya kalau tuan-tuan tak masuk pun tuan-tuan ambil dululah yang ni. Saya akan letak di belakang sana, ambil lah. Kalau ambil pun tak mau, bagi lagi susah. Ambil dulu tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan kok teringat nanti boleh-bolehlah bagi. Saya cuma minta tuan-tuan ambil dan mudah-mudahan adalah tuan-tuan boleh menyumbang. Saya terpaksa gunakan duit tuan-tuan untuk buat benda ni kerana permintaan sangat tinggi. Hanya 65 orang pelajar kita boleh tempatkan di tempat yang lama dan permintaan orang nak masuk tinggi tuan-tuan. Budak-budak ni pula mereka diajar dengan pelbagai benda. Yang ni yang menyebabkan saya tengok kesan ni mudah. Anak saya dulu masuk, sekarang dah darjah 3, darjah 2. Dia pergi ke sekolah, kebetulan dengan sekolah agama, bila mai bab hadis dengan Quran, ustazah sampai kata, baguslah anak kakak dia beritahu isteri saya, anak kakak baguslah. Tengok bila sebut hadis, dia senang yang ngapa. Bukan senang ngapa, dia dah mengapa di sekolah. Dia mengapa di Marcos ni tuan-tuan. Jadi bila pergi sekolah biasa, dia hanya melancarkan lagi benda-benda tu. Yang ni menyebabkan saya jadi semangat nak buat. Dan masih lagi pengajian tu percuma. Guru-guru dicari duit oleh saya untuk dibayar gaji. Dan murid-murid yang datang tetap mengaji percuma, tak kena yuran. Kecuali kalau mak bapak mereka nak bagi sumbangan. Jadi tuan-tuan, kurang-kurang tuan-tuan buat baliklah risalah ni. Tuan-tuan perhatilah apa yang patut untuk tolong, insya-Allah. Dan saya akan
menghargai apa yang tuan-tuan buat. InsyaAllah dia jariah kita yang terbaik. Sebab tugas saya take off untuk pastikan Islam berkembang, bukan hanya mempertahankan. Saya bukan orang pertahan, saya orang pertahan dan mengembangkan agama, tuan-tuan. InsyaAllah doa-doakan benda ini jadi, dan saya hanya boleh doakan kemakmuran, kebaikan untuk tuan-tuan. Anak-anak Makos sentiasa menadah tangan, budak-budak kecil ini yang belum akil balik, sentiasa mendoakan para penyumbang umur panjang. Umur panjang, murah rezeki, banyak isteri. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Jadi maknanya, hak tu yang sentiasa kita lafazkan untuk semua orang yang memberi sumbangan kepada kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan surah wal 'as.